Okey. Penama insya-Allah nampak kot, boleh komen tak? Siapa yang ada ni tolong komen. Nampak tak saya punya pembentangan sekarang ni? Nampak tak? Nampak. Nampak ya? Siapa tak nampak angkat tangan. Tulis kat situ. Nampak. Saya tak apa-apa dengar. Okey, tak ada siapa. Semua orang ada ke? Saya tak tahulah. Saya tak tahu ada tak orang kat sini sebab tak ada orang komen dekat ni. Tak ada orang komen dekat chat. Tak ada orang chat langsung. Ada orang tak di sini? Masya-Allah, tabarakallah. Ada orang tak? Macam tak ada okay, orang lah. Ada Ustaz, ada. Ada, okey, ada. Alhamdulillah. Saya nak tahu apa nama, nampak tak saya punya pembentangan tu? Nampak. Pembentangan saya tu, saya tengah. Nampak. Nampak Ustaz, nampak. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang respon ya. Baik. Jadi insyaAllah pada kelas kita pada hari ini 2 Februari 2021. Saya juga dah rakam insyaAllah untuk yang inilah yang terlepas. Jadi kehadiran pada hari ini semalam 67 orang, sekarang 45 orang. Hari ini 45 orang dah makin menurun, tak apalah. Jadi suka anak ingatkan antum, Ana lagi cakap lagi sekali ya, kita akan periksa awal tahun pada 15 hari bulan 3. 15 hari bulan 3. Jadi apa yang akan masuk? Semua tajuk yang kita dah belajar. Sekarang kita dah belajar sebanyak 5 tajuk kita dah belajar 5 tajuk termasuk tajuk ini. Kita dah belajar 5 tajuk termasuk tajuk hari ini. Yang 5 ke 4 tajuk tajuk yang pertama tajuk adillatu ala wujudillah, kedua al-ummatul islamiyah khairul ummah, dan yang ketiga pada hari ini kita dah belajar semalam an-nahyu anil munkar, dan yang hari ini insya-Allah kita akan belajar al-arabu qabla bi'sah, 4 pertemuan. 4 pertemuan insya-Allah. Adik-adik, anak-anak dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan pada tajuk kita al-arabu qabla bi'sah. Okey, Arab sebelum kebangkitan Nabi. Al-Bi'sah ni maksudnya kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang kita akan pelajari dalam bab ini ialah yang pertama sekali ialah menyebutkan kefahaman sirah dan tarikh. Tarikh ni maksudnya sejarah Tarikh kat sini maksudnya sejarah. Okey. Sirah tu kita akan bincang nanti. Sirah tu maksudnya peristiwa. Tarikh tu dengan maksud sejarah. Okey. Yang kedua, bayanul Arab qabla al-bi'sah, menerangkan tentang hal keadaan orang Arab qabla al-bi'sah, sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min haitsu i'tiqad, daripada sudut pegangan agama, wal ijtima', dan kemasyarakatan, wasaqafah, dan ilmuan, keilmuan, pengetahuan. Yang ketiga, al-ibti'adu anis sifati mazmumah, menjauhi daripada sifat-sifat yang dikeji, al-mazmumah yang dikeji, wa isyraku billah, dan mensyirikkan Allah Ta'ala, dan menyekutukan Allah Ta'ala. Itu apa yang kita akan belajar pada tengah hari ini, insya-Allah. Jadi siapa yang ada buku teks boleh buka pada muka surat 149 sekarang. Kita pada mafhum sirah wa tarikh. Okey. Kefahaman tentang sirah dan tarikh. Okey.
Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah tajuk ni senang je. Cuma ada beberapa yang kalau soalan tu dia ada beberapa perkara yang dia akan boleh trick kita. Dia boleh trick kita. Tak apa, nanti Ana akan terangkan. Baik, tajuk ni bagi Ana sangat menarik. Kerana apa dia menarik? Kerana dia ni cerita ada beberapa cerita yang saya akan cerita tadi. Memang akan ambil masa lah sikit. Tapi tajuk ni sebenarnya pendek. Sangat pendek. Okey. Jadi disebut kat situ, tengok pada muka surat 149. Jadi disebut kat situ as-siratu lughatan as-sunnata wat-tariqah. Sunnah dan jalan. Sunnah ni apa? Sunnah ni tabiat lah. Tabiat sunnah, tabiat wat-tariqah dan jalan. Okey. As-siratu istilahan, sirah pada sudut istilah apa dia? Kisahul hayati wa tarikhuha. Kisah kehidupan, cerita tentang kehidupan, wa tarikhuha, dan apa nama dan sejarah lah kan, sejarahnya. Okey. Okay, seterusnya kita akan teruskan insya-Allah. Itu daripada sudut itu sirah daripada sudut istilah. Okey. Adapun yang dua kita kena tahu ialah tarikh. Apakah yang dimasukkan tarikh, apa yang dimasukkan pada sudut bahasa dan pada sudut istilah. Adapun tarikh pada sudut bahasa ialah ta'riful waqti. Pengertian waktu. Tarikh tu ialah waktu, boleh kita cakap tarikh itu ialah waktu ataupun masa. Tarikh pada istilah pula jumlatun ahwalun, satu jumlah, ahwalun hal keadaan, wa ahdasu dan kejadian-kejadian, dan jumlah-jumlah kejadian, allati yang yamurru biha, bergerak bersamanya, yang dilalui dengannya, yamurru biha, melalui dengannya, kainun, kainun sesuatu, ma'ala fardin sama ada pada individu, ma'ala fardin sama ada pada individu, au mujtama'in ataupun pada masyarakat. Okey, sampai situ cukup. Sampai situ takrif istilah. Sambung sikit tu kita just nak baca lah. Kama yusaddiqu ala zawahiri tabi'iyati wal insaniyati. Seperti mana membenarkan atas zahir-zahir tabiat dan kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan tu sikit lah. Itu saja nak baca. Takrif dia cukup sampai awil mujtama'in. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan terus pada tujuan kita pelajari tajuk ini. Apa dia? Al-Arabu qablal bi'sati. Orang Arab qablal bi'sati, sebelum daripada kebangkitan Nabi, min haisul i'tiqadu, daripada sudut i'tiqad, pegangan agama, wal ijtima'u, dan kemasyarakatan, wasaqafatu, dan ilmu pengetahuan. Okey, al-i'tiqadu. Kita tengok ada satu persatu. Ada tiga je kita nak tahu kat sini. Daripada sudut i'tiqad, daripada sudut kemasyarakatan, daripada sudut saqafah. Sikit saja. Seriously sangat sikit. Seriously sangat sikit. Okey. Apa dia? Yang pertama al-i'tiqadu. Daripada sudut i'tiqad. Inna awwala, sesungguhnya awal-awal, ma bada'a syirkun. Apa yang memulakan pada syirik itu, fil Arab, pada orang Arab, wa naqaluhum al-hijaratu, memindahkan mereka orang Arab, al-hijaratu, akan batu-batu, minal haram, daripada tanah haram. Tanah haram ni maksudnya Mekah, Madinah, apa nama kat situ, Yaman. Zaman tu Yaman, termasuk kat situ Yaman. Sekarang Yaman ni utopia. Okey. Min haramin litabaruki, semata-mata untuk mengambil berkat. Litabaruki, untuk ambil berkat. Biha, dengannya. Nya ni kembali kepada al-hijaratu.
Kembali pada dengannya batu. Nya tu kembali pada apa? Nya tu batu. Wat tawaf, dan untuk bertawaf. Sebab tu kita ni tak disuruh untuk kita ni berlebih-lebihan dalam buat sesuatu. Okey. So nanti ada cerita nanti kalau ada siapa-siapa tanya nanti apa cerita berkaitan dengan ni, nanti cerita. Minta kita, Ustaz cerita ni okey, boleh bagi tahu Suma kemudian Ja'a ba'da zalika, datang selepas itu, selepas daripada memindahkan batu daripada tanah haram tu untuk tabaruk dan tawaf tadi tu. Amru bin Luhai. Ambil kat situ bahasa Amru bin Luhai. Ya tu ada ni, ada sabdu. Bin Luhayyun. Baca macam tu lah. Amru bin Luhayyun al-Khaza'iyun. Nama orang tu siapa dia? Amru bin Luhai al-Khaza'iyun. Dia apa yang berlaku selepas tu? Bisonamin. Dia datang dengan apa? Sonam. Dengan berhala. Allazi kana, yang mana adalah berhala tersebut li ahli Syam. Asalnya milik siapa? Orang Syam. Syam ni mana? Tu yang saya cakap sebelum ni. Yang sekarang ni namanya Utopia, bla-bla Sudan apa semua tu lah. Bla-bla Sudan sana tu. Lepas tu apa yang berlaku? Liya'buduhu arabu fil Makkah. Supaya disembah oleh orang Arab di mana? Fil Mekah. Orang Arab tu hanya satu pada ketika tu yang sembah berhala ni. Siapa dia? Orang Mekah sahaja. Fanasabuhu, maka mereka menasabkannya. Nya tu kau beli pada siapa? Nya sonam tadi tu haulal Ka'bati. Nasab ni maksudnya mereka sandarkan berhala-berhala tu haula Ka'bata, di sekeliling Ka'bah. Wabaqo, dan kekallah haulaha, sekelilingnya, ila yaumil fathi, sehingga hari pembukaan Mekah. Hingga mana? Hari pembukaan Mekah. Haitu khatamahur rasul, tak kala Nabi ni memecah-mecahkan, tak kala Rasul ni memecah-mecahkan apa? Wahya salah satu mi'ati wasittina, ada 360 sonaman. Sonaman berhala. Masa tu daripada mula Amru bin Luhai al-Khazai tu letak satu berhala tu sampai pada Nabi pecahkan tu, semua sekali tu ada 360 buah berhala. Nanti saya cerita kat sini Intilaqon min fa'lu hadzal rajul, terbit daripada perbuatan lelaki ini. Siapa lelaki ni? Kembali pada Luhai, Amru bin Luhai al-Khazai. Dia kata apa? Intasyarat, maka tersebarlah al-asnamu, berhala-berhala fi biladil Arabi, dalam negara-negara Arab. Jadi katanya siapa nak tahu cerita tentang pada zaman ni, tulis kat situ. Saya. Siapa nak tahu tulis saya. Tak ada siapa tulis tak naik tu, saya tak nak cerita. Siapa nak tahu cerita? Siapa nak tahu cerita berkaitan dengan berhala? Boleh ni. Boleh tulis kat situ saya. Tulis. Saya tak nampak. Tulis. Tak nampak. Ni. Boleh type kot. Type. Tak ada, saya tak nampak siapa-siapa. Kat sini tak ada siapa yang menaik. Okey, ada. Ada orang ni. Okey. Cerita dia macam ni memandangkan ramai. Terima kasih yang bagi mesej ni, anak-anak Alwani apa semua ni Haris Mukmin. Okey. Terima kasih kerana beri tasjid kepada Ana. Okey. Cerita dia macam ni. Jadi orang Arab ni pada berhala, asal-asal penama berhala ni tak ada dekat Arab. Asal-asal ni berhala ni tak ada dekat Arab, terutamanya dekat Mekah dan Madinah. Terutamanya dekat Mekah dan Madinah tak ada berhala. Tapi sifat manusia ni dia ni berhajat kepada Tuhan.
dia berhajat kepada sesuatu yang dia boleh bersandar atau berharap pada dia. Jadi manusia tu itu ada sifat naluri dia daripada yang Allah letak sejak daripada azal. Jadi apa yang berlaku? Mulanya berhala ni mulanya dengan ambil batu daripada Utopia Yaman, zaman dulu Yaman, sekarang ni Utopia yang dapat sekarang pecah Sudan apa semua tu kan, yang orang-orang kulit hitam sana tu, Afrika sana tu, kalau boleh tengok kat peta tu dekat semenanjung tu ada belah-belah atas. Ada belah-belah atas. Jadi bermulanya daripada diorang ambil batu-batu daripada Yaman ni, gunanya untuk apa? Untuk depa ni buat faruk je. Apa maksud faruk? Ambil berkat. Depa ni asal-asalnya berhala tak ada. Depa ambil batu-batu daripada Yaman tersebut, diorang ukir. Diorang ukir apa? Dia orang ni ukir pemimpin mereka atau orang-orang yang ada berkuasa besar pada mereka. Jadi orang Arab pada ketika tu diorang ukir. Oh, betul orang ni. Contoh siapa kan? Kita tengok siapa-siapa kan. Zaman sekarang pun masih lagi ada lagi kan. Dia ukir betul orang ni. Contoh yang orang tu hebat bab ni. Dia ukir lah pak. Ni kita kita ukir dia ni atas dasar jasa dia. Jasa dia sekian. Okey. Asalnya ukir tu nak bagi tahu hanya sebagai tugu peringatan saja. Atas dasar tugu peringatan sahaja. Zaman berzaman lepas Nabi Ismail meninggal, apa yang berlaku? 200 tahun. Tak ada, hampir 200 tahun, 100 tahun ke 200 tahun. Tak ada Rasul diutuskan. Nabi tu ada, tapi Rasul tu tak ada diutuskan. Kan, itu panjanglah penceritaan pentarifan Nabi dan Rasul tu lain kan. Ada Nabi diutuskan tapi tak ada Rasul yang diutuskan untuk bagi tahu, untuk ajak orang Arab ni, kata apa, bagi tahu orang Arab ini benda ni salah kan. Yang asalnya mereka ni hanya buat ukir batu ni untuk apa, untuk sebagai batu sebagai peringatan, sebagai tugu peringatan. Lepas habis dekat 100 ke 200 tahun tak ada Rasul diutuskan, apa yang berlaku? Mereka ni dibisik-bisikkan oleh syaitan. Dan pemimpin-pemimpin mereka ni dibisikkan pada syaitan. Orang yang sebelum ni memang tak ada masalah. Yang buat tu tak ada masalah. Jangan tahu ini hanya tunggu peringatan. Tapi lepas daripada tu anak cucu mereka salah disesatkan oleh syaitan. Syaitan menyerupai rupa manusia. Lalu kata bisik pada pemimpin-pemimpin mereka ni tugu-tugu yang ada kat keliling Kaabah ni semua ni dibina untuk adalah sebagai Tuhan. Itulah yang menyebabkan anak cucu golongan yang sebelumnya sembah menjadikan tugu tersebut yang asalnya tugu peringatan jadi sebagai Tuhan. Itulah kisahnya macam mana asalnya yang batu tadi tu boleh jadi berhala. Okey. Lepas tu datang pula namanya makhluk Allah, namanya Amru bin Luhai Al-Khuzai. Lagi-lagi lah menguatkan perkara tersebut. Okey. Dan yang terakhir tu macam kita tahu yang disebut kat dalam sini, apa yang berlaku, Nabi ini dipecah-pecahkan semua sekali berhala. Sebenarnya bukan setakat 3 di keliling Kaabah tu ada 360. Ambah satu dekat dalam Kaabah tu sendiri ada satu berhalanya paling besar. Ada satu berhalanya paling besar. Kat dalam tu ada satu berhala hitam. Dia pegang di tangan dia tu ada mangkuk. Dalam mangkuk tu ada 2 biji dadu. Ada 2 biji dadu. Dadu tu pula dia ada dadu bentuk 6, ada 6 muka lah kan. Dadu tu hanya tulis Na'am la tu. Ada ukiran tu. Maksudnya apa? Tuhan ada kalau nak tanya orang zaman dulu, orang Arab zaman dulu, kalau dia nak tanya apa-apa, dia tak masuk ke dalam tu, dia main dadu lah. Lepas taklah tu. Jadi apa yang bila kalau na'am lah, kalau tak la lah. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku pada zaman tu. Dekat dalam Kaabah tu sendiri ada satu berhala yang besar. Allahu a'lam. Dan itu juga Nabi kita telah pecahkan. Masa ke Fatu Mekah, lepas Nabi pecahkan semua berhala kat dalam tu, Nabi minta kunci pada pemegang kunci Kaabah. Kan?
Waktu tu timbul fitnah mengatakan Nabi ni nak merampas hak hamba Allah tadi tu. Bukan macam tu, Nabi tu nak minta kunci tu supaya Nabi boleh pecahkan sendiri berhala di dalam Kaabah. Okey itu sih. Selain daripada tu ada tak berhalanya lain? Ada. Berhalanya lain Lata dan Uzza. Lata dan Uzza bukan ada kat dalam Mekah. Dia ada dekat luar Mekah, dekat di antara Mekah dengan Madinah. Itu berhala yang paling hebat lah kata orang Arab. Sikitlah panjang pula kat situ ya. Nu nak cerita tentang berhala orang Arab pada ketika itu. Saya rasa cukup sampai situ. Faham kot cerita tu ya? Okey, jadi seterusnya saya pergikan pada al-ijtima'. Apakah yang kita akan tahu daripada sudut kemasyarakatan orang Arab? Dia kata qad nasya'at fil mujtama'in arabiyyin. Sungguhnya telah muncul dalam masyarakat orang Arab adatun sayyi'ah, adat-adat yang buruk lil ghayah, kerana tujuan-tujuan tertentu. Wa ukhra, dan yang lain hasanatu, ada juga adat yang lain, tapi adat tu adat yang baik, hasanah, adat yang baik, li ghayati aidon, kerana tujuan yang tertentu juga. Ila, melainkan annaha, bahawasanya adat tersebut qad akhfatuha adat sayyi'ah. Dia ni adat yang baik tadi tu tenggelam dengan adat yang buruk. Sebab tu kita tahu banyak adat buruk dekat orang Arab ni. Dia tak ada adat yang baik. Tapi jangan lupa adat orang Arab pun ada adat-adat yang baik. Dia ada juga adat yang baik. Min jumlatin, boleh diceritakan, min jumlatin boleh diceritakan al-adatus sayyi'ah, adat-adat yang buruk ini, allati habatat bihim, yang mana tumbuh dengan mereka itu qablal Islam, ya sebelum Islam, iaitu apa adat-adat yang buruk tersebut? Dia cerita kat sini. Siapa yang hidupkan mic tu matikan ganggu saya punya kelas. Okey. Adat yang buruk kat sini. Al-asabiyatul qabilah. Tu patutnya qabilah tu. Qabiliyah tu kan. Tu macam pelik kan. Qabiliyah tu. Okey. Asabah qabilah. Masa asabah ni asabiyah ni apa? Kepuak-puakan. Yang kedua, tabarruj nisa, orang perempuan ni berhias-hias akan orang perempuan, kasyafatu, membuka-buka, almuhasinuha, perhiasan-perhiasan mereka, amamar rijali, di hadapan lelaki-lelaki, al-ajanib, yang ajnabi, yang boleh mereka kahwini. Mereka ni bukan perhiasan macam mana? Mereka ni diceritakan dalam kitab sirah, mereka ni suka bila orang Arab ke orang perempuan ni biasanya dia suka pakai gelang kaki. Gelang kaki tu pula dia bila gelang kaki dia pakaikan pula dengan loceng. Bila lalu depan orang lelaki dia sengaja hentak-hentak. Dia sengaja hentakkan kaki bagi menampak bagi menarik perhatian. Kalau orang lelaki tu dah mula menjeling, dia tarik kain dia sampai nampak betis dia, sampai nampak peha. Itu pun ada juga jenis macam tu. Bahkan diceritakan dalam kitab Arab, kitab sirah disebutkan orang perempuan Arab ni, mereka ni kalau bertawaf dia bogil. Tak ada seurat benang baju. Jangan bayang. Itu yang berlaku pada orang Arab. Wa'adul banati, menanam orang anak perempuan, menanam hidup anak perempuan. Waya yadfanu rajuli, iaitu menanam akan seorang lelaki, ibnatuhu, akan anak perempuannya, ba'da, selepas, wiladatuhu, kelahirannya. Sepatutnya waladatuha lah kan. Wiladatuha, sepatutnya wiladatuha. Selepas kelahirannya, hayatan, hidup fiturabi, dalam tanah, khaufal fakri, takut miskin. Sebab apa dia orang ni tanah anak perempuan ni hidup takut miskin. Sebab apa? Zaman dulu
Orang perempuan ni bila orang perempuan ni dia kahwin, si ayah ni kena beri mahar. Beza zaman Islam. Sebab tu ya saya cakap kelak-kelak saya dulu daripada 2013 lagi saya cakap kan, orang perempuan zaman sekarang ni dia kena ingat masa zaman jahiliah dulu orang perempuan ni dihina-hina. Bila datangnya Islam kan, bila datangnya Islam orang perempuan ni diangkat martabat mereka. Ya. Sedangkan dulu orang perempuan tu kan, orang perempuan zaman dulu ketika mereka anak, mereka kena memperhambakan diri kepada kepada ayah. Ayah dan adik-beradik lelaki. Bila mereka ni dah bila mereka ni dah kahwin, mereka kena memperhambakan diri kepada suami. Bila mereka suami mereka mati tapi mereka masih hidup, mereka kena memperhambakan diri kepada anak. Punya hinanya orang perempuan zaman itu. Kan? Siapa pernah tengok cerita cerita Hindustan? Tulis kat situ saya. Tulis kat situ. Siapa pernah tengok cerita Hindustan? Tak ada siapa tulis. Ada orang tak ni? Siapa pernah tengok cerita Hindustan? Saya. Tak ada tulis saya, tak ada. Tak ada orang kan? Okay, kalau siapa tengok, okay. Adam Darwish. Okay, terima kasih respon. Jadi apa yang berlaku kita tengok pernah tak kita tengok orang mak-mak tu kan, dah lah dia servekan makanan, dia hidang makanan kepada anak lelaki dia. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Ya. Apa yang berlaku? Ya. Itulah sebenarnya yang berlaku pada orang Arab dahulu. Mak tu bila suami dah mati, dia sendukkan makanan untuk anak, nasi, tambahkan lauk apa semua. Lepas tu bila anak dah habis makan, apa yang berlaku? Tengok orang India. Dah lah basuh tangan tu. Dia basuh tangan, lepas tu tangan tu dia lap kat mana? Siapa tahu? Dia lap kat mana? Siapa pernah tengok tu tahu? Dia lap kat mana? Si anak tadi tu lap tangan dia kat mana? Siapa tahu? Tulis. Lap kat mana? Tak siapa je. Siapa tahu? Ya, betul. Siapa cakap ni? Ramai kain, baju mak dia. Okey. Dekat meja bukan, kat meja, dekat baju mak dia. Dia ambil kain sari mak dia tu, dia lap tangan dia lap mulut. Soalan, bagus tak adab macam tu? Ada adab tak? Ada adab tak macam tu? Ya? Tak ada adab kan? Tak ada adab. Itulah yang berlaku. Orang perempuan saya nak tanya, antum rasa apa kalau orang anak buat dekat antum macam tu? Kasih Nur Adra, cuba mesej sikit. Rasa apa? Rasa apa bila anak sendiri buat macam tu dekat mak? Rasa apa? Marah, ya, terima kasih. Marah Samsul kata marah, sakit hati, kecewa. Betul. Marah kan? Itulah yang berlaku pada orang perempuan zaman tersebut. Dia tak boleh nak kata apa. Itu adat buruknya dia orang buat pada mak-mak mereka, pada orang perempuan. Orang perempuan tu tak ada memang tak ada harga. Bahasanya mudah. Orang perempuan itu sampai zaman jahiliah tu, orang perempuan ni sampai jadi apa? Orang perempuan ni sampai jadi harta warisan kepada orang lain. Sampai jadi harta warisan kepada orang lain. Sampai macam tu. Contoh kalau seseorang zaman dulu kan, ni cerita dalam kitab sirah ni. Kalau seseorang lelaki tu dia berhutang kan, orang lelaki tu berhutang pada seseorang, dia mati.
isteri orang yang mati tadi tu dia akan dia kena bayar dengan diri dia. Maksudnya apa? Dia akan jadi hamba kepada orang tadi tu. Orang yang suami dia tu mati. Nak ke orang perempuan jadi macam tu? Nak ke jadi apa nama maruah orang perempuan tu jadi macam tak ada maruah langsung? Siapa nak tulis kat situ? Siapa nak tulis? Orang perempuan. Ini orang lelaki banyak ni. Orang perempuan nak tak? Kalau nak tulis nak. Kalau tak nak tulis tak nak. Okay. Itu contohlah. Itu nak contoh. Itu zaman jahiliah. Lepas tu yang keempat, syarbul khamar wajtima'u alaiha. Minum arak dan apa? Apa yang berlaku dan berkumpul untuk minum arak. Wa kana hadza adatul ahlul madani. Ini adalah adat orang di bandar. Minal aghniyai, daripada orang kafir. Orang kaya, aghniya orang kaya. Wal udabai, dan penyair dan sastrawan. Wal syu'ara'i, penyair. Zaman sekarang pun sama juga. Jadi macam tu juga. Buat pesta arak. Malaysia pun dah buat juga macam tu. Allah. Kata negara Islam tapi buat macam tu. Oktoberfest. Itu kita kena lawan tu. Kita kena lawan. Al-qimaru ma'rufatun bil maisir. Qimar dengan maksud al-qimar. Dengan maksud perjudian. Yang kita bahasa kita lebih kenal maisir lah. Wa ya adatus sakan, iaitu adat penduduk bandar fi jazirah di jazirah di semenanjung. Kama kata wa ta'if, seperti Mekah dan Taif. Ni suka sangat berjudi. Zaman sekarang pun dah ada dah. Sama juga. Okey, antara adat yang baik kita tengok sidqul hadis. Cakapnya benar. Cakapnya kira'u daifi, memuliakan tetamu. Wafa'u bil uhudi, menunaikan janji. Wa adamu naqsuha, dan tidak membatalkan janji. Tidak mungkir janji. Ihtiramu jiwari, menghormati jiran-jiran. Takrirul himayati liman talabuha, dan memberikan himayah, al-himayah, perhatian liman talabuha, kepada siapa yang menuntutnya, himayah. Asy-syuja'ah, berani. Wan najdah, sama juga lah berani. Wa adamu qubuliz zulli, dan tidak menerima kehinaan. Wal mahanah, wal mihanah, sama juga ni. Baik tak tu semua sifat tu? Alhamdulillah. Kita kena ada sifat-sifat macam tu. Dan yang terakhir insya-Allah kita akan rujuk pada as-saqafah. Lam takun makhtutat, tidak terdapat mana-mana penulisan, catatan. Makhtutat ni catatan ilmiah, keilmuan, tarji'u lil usuri, yang yang kembali kepada zaman-zaman al-jahiliyah maujudah, zaman jahiliyah yang boleh didapati, maujudah, boleh didapati. Lakin tetapi hunalika, di sana, ma yadullu ala, apa yang menunjukkan atas annahu, bahawasanya nya siapa, nya ni nya ni kepada asak kepada tak pasti tunjuk ke mana. Ala annahu kana, annahu ni Arab ni. Annahu Arab. Annahu yadullu ala Arab, annahu Arab kanat ladaihim, adalah di sisi mereka, ulumin, ilmu mutawarisatun, yang diwarisi, fi majalati mukhtalifah, pada bidang-bidang majalat, bidang-bidang mukhtalifatun, yang pelbagai. Kana jahiliyuna, adalah orang jahiliyah itu, yada'una ilmu falak, memanggil ilmu falak dengan ilmu anwar, ilmu bintang-bintang ataupun ilmu cahaya. Ilmu cahaya. Arafu bihi, mereka mengenal dengannya ilmu anwar, mauqi'un nujum, tempat-tempat bintang, tempat kedudukan bintang. Wastadalu biha, dan mereka mengambil dalil dengannya nujum,
lil ihtidai untuk mendapat petunjuk fi masalikihim pada perjalanan mereka, fil barri di daratan, untuk mendapat petunjuk fi masalikihim pada perjalanan mereka, fil barri di daratan, wal bahri dan di lautan, walahum dan bagi mereka ma'rifatun pengetahuan bi awqati zuhurin dengan waktu-waktu muncul zuhur, waktu muncul al kawakiba, waktu muncul bintang-bintang, wa ya'buduna ba'duha dan mereka ini sembah ba'duha sebahagiannya kawakib bintang. Itu kembali pada al kawakibah, bintang-bintang. La siyama, di antaranya ialah apa? Zuhrah. Nama bintang tu ialah Zuhrah. Kita pun panggil Zuhrah kan. Bintang yang paling dekat, planetnya paling mudah nampak dekat bumi kan. Kita tengok dekat waktu subuh tu kita akan nampak lah ada satu bintang tu paling terang, paling dekat. Qad masaluha bi sanamil uzza. Mereka itu menyamakan bintang Zuhrah tadi tu sonami dengan berhala al-Uzza, berhala Uzza. Seterusnya bidang apa lagi? Wafi majali riyadiyat, pada bidang matematik. Kanal Arabu adalah orang Arab, adalah orang Arab ni apa? Ya. Adalah orang Arab ummatun tijariyatin, apa nama, umat yang suka berniaga. Wala syakka dan tak syak lagi annahum bahasanya mereka itu istakhdamu menggunakan anmatan kathiran, formula kathiratan banyak, min ulumi riyadi daripada ilmu matematik. Okey, terus wa fi majalit tibbi daripada bidang perubatan. Bara'a ba'dul attiba'i, bara'a melepaskan sebahagian attiba, akan doktor-doktor fil asri jahiliyah, pada zaman jahiliyah ini, minhum, siapa dia? Dia Bara'a ni tak terlepas lah, tak terlepas sebahagian ni, siapa nama dia? Al-Haris bin Kaladah. Nama doktor yang terkenal Al-Haris bin Kaladah wa ibnu Hizam wa Zainab. Orang perempuan pun ada yang hebat-hebat dalam bab dalam bab perubatan. Ma'rifatu ansabu wa ayyamin, mengetahui akan nasab-nasab dan ayam. Ni lagi satu. Ayam ni bukan ayam tu. Ayam ni dengan maksud hari-hari. Wa huwa ilmu bimasabati ilmu tarikh, iaitu ilmu yang bersangkut paut dengan ilmu tarikh, ilmu sejarah. Dia tengok orang, dia dah akan tahu, oh orang ni lain sekian. Orang ni anak sekian. Orang ni lahir kat tempat sekian. Dia boleh tahu. Tu zaman tu di antara ilmu yang dah pupus, ilmu yang dah pupus zaman sekarang. Antara lagi ilmu orang Arab yang dah pupus, ilmu menjejak. Kan? Tengok tapak kaki dah tahu dah. Oh, orang ni dia apa? Orang ni dah lalu kawasan ni sekian masa. Kan? Kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi ke Madinah kan. Nabi kena kejar dengan orang kafir kan. Macam mana dia orang tahu Nabi lalu kat sini. Pasal daripada ilmu tu. Itu contoh lah kan. Sambung kat situ. Wa annahum ya'rifuna nasabin, mereka itu mengetahui akan nasab rajulin, seseorang, min suratin wajhihi, daripada rupa bentuk muka dia. Zaman sekarang pun ada lagi tapi dah tak ni lah, dah tak tepat lah. Macam saya tengok muka budak ni, ni muka Jawa ni, ni muka Johor ni, bukan macam tu. Tapi dah tak setepat dulu lah, tak setepat dahulu. Terus ma'rifatu amsalu wa hukmi, mengetahui
contoh dan hukum. Amsal ni bukan contoh, perumpamaan. Amsal ni pengetahuan tentang perumpamaan dan hikami, bukan hukum lah tu. Ma'rifatu amsali wal hikami, mengetahui perumpamaan dan hikmah. Tamtali'u kutubil amsali wal hikami, memenuhi akan kitab-kitab perumpamaan dan hukum-hukum dan hikmah-hikmah, bima dara ala lisan, dengan apa yang berpusat-pusat ataupun berkisah-kisah ala lisani hukama'i, atas lidah ataupun percakapan hukama'i, ahli hikmah jahiliyah. Wa qad kana kasirun, sesungguhnya banyak min hadhil hikami, daripada hikmah-hikmah ini, fil syairil jahiliyah, dalam syair jahiliyah. Tengok kata-kata hikmah dia memang banyak. Memang banyak. Okey. Tu je lah. Itu sahaja, insya-Allah. Kita ambil masa 44 minit untuk kelas kita hari ini. Okey. Saya bagi masa, okey. Saya bagi masa kepada semua, tulis nama penuh dengan kelas masih lagi tak tulis kelas tulis nama penuh huruf besar serta kelas. Sekarang tulis 5 minit. Saya bagi masa sampai 12.50. 1 2 3. Sekarang sila tulis. Sebelum saya tutup. Okey. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. 5 minit lah. Rasa tak payah 5 minit, 3 minit cukup lah. Tahniah Batuta je penuh. Yang lain tak ada lagi. Golden bawa seorang. Cina bawa seorang. Terus seorang. Ustaz, nak makan ni Ustaz. Ni kat walk. Okay saya rasa dah teratur. Ni InsyaAllah ada yang tak tulis tu, saya rasa tak ada kod kat dalam ni. Saya rasa tak ada. Okay semua, InsyaAllah kita tangguh dulu kelas kita pada hari ini, pada pagi ini, dan tasbih kefarah dan suatu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada semua insya-Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz.
Hello guys.